Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam biru warna. Saya Nur Atira binti Ramli bagi pihak penganjur majlis mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke program Keindahan Kesusasteraan Melayu Pantun pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan, program kami akan bermula sebentar lagi. Untuk itu, para hadirin diminta bersabar dan bersedia untuk menerima ilmu-ilmu dalam program nanti. Terima kasih atas kerjasama semua. Indah bermalam si awan petang, berarak di celah pohon cemara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam biru warna. Hadirin yang dikasihi sekalian, majlis akan dimulakan dengan nyanyian lagu biru warna. Hadirin diminta untuk bersedia. Tuhan membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa bina dunia sejahtera. Yuni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Kami anak alam insan Tuhan, membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa bina dunia sejahtera. Ini utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Ilmu budi dan bakti. Terima kasih di atas nyanyian itu sebentar tadi. Yang dihormati Cik Nur Arina binti Bahtiar, Pensyarah Kanan Jabatan Bahasa Melayu Universiti Putra Malaysia. Yang dihormati Nur Azrin Azlina binti Muhammad Yusof, Pegawai Jabatan Pengembangan Bahasa dan Sastra, Barisan Jawatan Kuasa Pelaksana Keindahan Kesusasteraan Melayu Pantun, seterusnya rakan-rakan dan hadirin sekalian. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari ini, marilah kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Lokman. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ya Allah, Engkau layak segala pujian. Engkau layak menerima segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkau lah memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, dan Engkau lah kembali segala. Allah yang kaya hati, limpahkan rahmat dan rahmat-Mu ke atas majlis yang diadakan pada hari ini. Berkatilah majlis program Keindahan Kesusasteraan Melayu Pantun dari awal hingga ke akhirnya. Ya Zat Jalali wal Ikram, kami juga mohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencederai majlis kami, dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu jua kami berserah segala urusan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Lokman di atas bacaan doa sebentar tadi.
Tak lengkap bahtera tanpa nahkoda, tak lengkap malam tanpa purnama, tak lengkap laut tanpa ombak badainya, maka tak lengkap majlis tanpa penceramahnya. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum kita memulakan sesi perkongsian kita, marilah kita berkenalan sebersedikit dengan panel-panel kita pada hari ini. Kita mulakan dengan panel kita yang pertama. Nama beliau ialah Cik Nur Arina binti Bahtiar. Beliau merupakan bekas pelajar pengurusan pentadbiran bahasa dan linguistik Melayu di Universiti Putra Malaysia. Bidang pendidikan beliau adalah semantik budaya, semantik leksikal, medan semantik pemikiran dan peradaban Melayu. Seterusnya, panel kita yang kedua pada malam ini dikenali sebagai Cik Nur Azrin Azrina binti Muhammad Yusof. Beliau merupakan pegawai Jabatan Pengembangan Bahasa dan Sastra. Beliau banyak menguruskan kesusastraan kanak-kanak dan remaja dari segi penerbitan buku dan lain-lain. Malah, beliau juga banyak melibatkan diri dengan program-program kesusastraan Melayu dalam kalangan universiti di Malaysia. Jadi, tidak dinafikan lagi, Cik Nur Arina dan Cik Azrin merupakan individu-individu yang sangat hebat dan ini adalah satu penghargaan bagi kita untuk mendengar perkongsian yang akan diberikan sebentar lagi. Oleh itu, tanpa kita membuang masa, mari kita mulakan sesi perkongsian kita pada hari ini. Baiklah, mari kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Semestinya, kita akan memulakan perbincangan dengan persoalan yang umum, supaya kita dapat memberi penonton gambaran mengenai topik kita pada hari ini. Dari pandangan Cik Nur Arina, apakah definisi sebenar sesebuah pantun tersebut? Baiklah, terima kasih kepada Cik Atirah kerana telah memberikan saya soalan pertama, iaitu definisi sebenar sebuah pantun. Baiklah, pantun ini merupakan sejenis puisi ataupun puisi lama lah. Puisi lama ataupun puisi tradisional yang telah digunakan oleh masyarakat Melayu sejak mereka tidak tahu membaca dan juga menulis. Jadi bagaimanakah ia disampaikan? Ia disampaikan oleh seseorang kepada seseorang lain melalui fikiran dan juga perasaan, sama ada tujuannya untuk menyindir, berjenaka ataupun nasihat lah. Jadi pantun ini juga mereka gunakan sebelum adanya proses surat menyurat ya ataupun email, WhatsApp zaman sekarang. Mereka menggunakan pantun sebagai platform untuk berbalas sesama sendiri. Jadi pantun ini bukanlah hanya pantun nasihat saja, ada pelbagai pantun. Pantun teka-teki, pantun agama, pantun tradisional dan banyak pantun lain lagi. Pantun ini kebiasaannya yang kita lihat di dalam satu rangkap di mana ada 4 baris. 2 baris atasnya merupakan pembayang dan 2 baris bawah merupakan maksud yang ingin seseorang itu sampaikan melalui pantun tersebut. Isi dia lah. Jadi itu saja ulasan saya mengenai definisi pantun. Terima kasih atas jawapan yang cukup memberangsangkan pada hari ini. Cukup jelas je penjelasan dari panel kita, Cik Arina, tentang apa itu pantun. Dari penjelasan panel kita, dapatlah lihat apa itu pantun, apa jenis pantun dan juga sedikit sebanyak sejarah pantun. Okey, kita berbalik kepada panel kedua kita. Pada pendapat Cik Azrin, mengapa terdapat segelintir golongan yang hanya meminati pantun berdasarkan iramanya namun tidak tahu menahu akan maksudnya? Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada Cik Adik Manis kita, saudari moderator kita pada hari ini dan juga panel jemputan yang pertama, saudari saudari Arina. Tidak lupa juga pihak-pihak penganjur, ahli jawatan kuasa yang mengundang saya sebagai salah seorang panel pada hari ini untuk ulas isu yang sangat menarik ini. Okay. Pantun menjadi tajuk perbincangan kita pada malam ini. Jadi suka untuk saya mulakan bicara saya dengan serangkap pantun yang saya buat sendiri. Mak ke kedai membeli halia, tidak sedar memakai kain yang jarik. Berjumpa kita di hari yang mulia untuk membicarakan topik yang menarik. Okey, baiklah, terus kita untuk ulaskan soalan yang diajukan oleh saudari moderator kita. Okay, ramai yang hanya meminati ataupun mengingati setiap rangkap pantun ni disebabkan oleh bunyinya. Itu memang tidak dinafikan. Kalau kita dengar dekat sebuah majlis perkahwinan contohnya, apabila orang berbalas pantun, kita macam boleh sambung berdasarkan bunyinya, bukan berdasarkan maksudnya ataupun memang kita ingat benda tu. Kita hanya disebabkan bunyinya,
banyak. Macam kita dengar bunyi tu kita boleh tahu, oh pantun ni nak sebut macam ni, macam tu. Hal ini kerana bunyi yang terhasil apabila suatu pembayan dan maksud tu bertemu antara mereka, pembayan 1, pembayan 3, maksud 2, maksud 4, bertemu antara mereka tu menghasilkan bunyi yang unik, bunyi yang kedengaran unik dan indah. Itulah merupakan antara salah satu keindahan pantun. Dia bukan hanya perkataan yang menarik, perkataan yang membawa maksud, tapi dia juga mempunyai bunyi yang indah, menarik dan bunyi yang sedap didengar lah. Pantun ni macam yang saudari Arina ulaskan sebentar tadi, membawa maksud yang banyak, yang memuji, yang memberi nasihat. Maksud dia banyak yang tersirat sebenarnya. Oleh itu remaja ataupun generasi baru ni terkadang dia tidak pentingkan maksud, dia hanya pentingkan kalau seseorang tu tahu pantun tu hanya bunyi, hanya bunyi je lah. Maksud tu kadang tak tahu pun. Dan juga kalaulah mereka macam konon-konon ada kuis lah dekat sekolah, kadang kuis tu meminta mereka ulaskan apa maksud tu. Kadang mereka memberi maksud mereka sendiri, yakni maksud yang kadang tahu tak betul, tak apa-apa, maksud yang diorang berikan tu. Sebagai contoh yang saya dapat ambil, pantun yang 4 kerap berbunyi, tudung periuk pandai menari, menari lagu Putera Mahkota, kain yang buruk berikan kami, buat menyapu si air mata. Kadang-kadang kita akan fikir, apa kaitan tudung periuk, Putera Mahkota, air mata? Dia macam, kalau yang sekarang kan yang tidak mendalami dengan betul suatu pantun, dia akan macam, apa ni? First sebut tudung periuk, kaitan Putera Mahkota. Macam diorang tak memahami maksud tu dengan betul. Macam itulah kadang tambahan pula pantun tradisi ni, dia menggunakan perkataan-perkataan yang lama. Itulah yang menyebabkan remaja kini sukar memahami maksud berbanding dengan bunyi. Jadi mereka lebih meminati pantun dari segi bunyi. Okay, saya rasa itu sahaja ulasan saya berkaitan soalan ini. Saya serahkan kepada saudari moderator kita. Terima kasih atas jawapan yang utuh lagi berisi yang diberikan oleh panel kedua kita. Seperti yang diperkatakan oleh panel kita, suka saya menekankan keindahan pantun itu sendiri datang daripada bunyinya. Soalan seterusnya, pada pendapat Cik Nur Arina dan Cik Azrin, mengapa pantun semakin menghilang di kalangan generasi muda pada hari ini? Adakah disebabkan era globalisasi ataupun sosial dalam kalangan generasi muda itu sendiri? Persilakan. Terima kasih. Soalan yang memang tidak dapat lari kalau isu berkaitan pantun. Okey, sebelum saya ulas dengan lebih lanjut, suka untuk saya menjual satu pantun kepada saudari Arina ataupun saudari model kita. Jauh berjalan kaki meronda walaupun letih gembira teramat. Jika kita ingin mengembara, nilai apa mesti disemat. Ada ke yang nak membeli pantun saya ni? Teruskan Cik Azrin. Nampaknya sendiri jual, sendiri beli. Okay, tak apa. Mempelai sejoli atas bersada, udang dan dara berhias indah. Nilai jati diri sematkan di dada, walau di mana kaki melangkah. Okay, ni pantun ni saya reka berdasarkan macam soalan ni macam kena ni. Macam itulah. Memang tidak dinafikan, pantun ni semakin tidak digunakan, malah ada setengah yang tidak tahu kewujudan pantun. Ini suatu yang menyedihkan lah untuk kita orang Melayu. Sebab pantun ni hak milik kita orang Melayu. Orang Melayu sepatutnya tahu pantun, jenis dia dan juga maksudnya. Maksudnya semestinya kena tahu sebab kita dapat apply untuk kehidupan kita. Okey, sejajar saya boleh katakan pantun ni hilang sejajar dengan kemodenan kerana lebih banyak ucapan ataupun perkataan asing yang masuk yang sekarang hidup dengan kita, yang macam ada dengan kita melalui penggunaan teknologi. Seperti yang kita tahu sekarang kita menggunakan media sosial, kita ada perkataan daripada Indong, macam K-pop Korea.
Saya pernah jumpa macam pepatah lah yang pernah ditulis oleh kawan saya, orang Melayu ni, bahasa Korea. Lepas tu saya tanya, faham ke? Faham. Okay, faham. Mungkin dia dah ahli kot. Dia dah pandai kot bercakap Korea ataupun memahami Korea. Okey, saya macam, okey, tak apa. Saya macam tak faham kenapa perlu kita macam mengagungkan bahasa asing. Ya betul, bahasa asing tu perlu sebagai bahasa kedua ketiga kita. Perlu. Dia salah satu bonus kepada kita kalau kita dapat memahami. Tapi untuk kita jadikan sebagai pepatah perkataan yang membawa nasihat, membawa makna yang dapat kita gunakan tu, kenapa perlu kita menggunakan bahasa asing? Seperti yang kita tahu, salah satu kegunaan pantun ni kan untuk memuji ataupun menzahirkan perkataan-perkataan perhargaan. Kalau bahasa Melayu, kalau pantun, kita dapat memuji seseorang tu menggunakan, okay, ni saya petik pantun dua rangkap. Pantun dua kerat yang berbunyi, bunga melati, bunga pala, baik hati pinta pula. Apabila kita memuji seseorang menggunakan pantun ni, tidakkah orang itu akan berasa macam berbunga, macam suka, macam sebab pantun tu membawa maksud yang sangat indah, bunyi dia pun elok. Tapi sekarang orang kita akan menggunakan beauty with brain. Kononnya ayat itu lebih moden dan lebih bagus digunakan. Tulis dengan menggunakan perkataan yang simple, perkataan yang ringkas. Macam kalau terima kasih, dia orang suka menggunakan perkataan Inggeris yang TQ, perkataan daripada tense. Ataupun kalau terima kasih, kalau bahasa Melayu ni, diorang suka singkatkan jadi maceh. Atau kalau Assalamualaikum tu, Assalamualaikum. Perkataan tu terlampau singkat. Ataupun kalau Assalamualaikum tu, diorang akan tulis Assalam. Memang kalau kita ikut logik, kalau mereka boleh menggunakan perkataan ringkas, singkat seperti ini, adakah mereka mempunyai masa untuk berpantun? Yang seperti kita tahu, pantun ni paling ringkas pun 2 rangkap. Adakah mereka mempunyai masa untuk berpantun yang agak panjang ni? Kalau mereka boleh bercakap dengan sesingkat yang mungkin, itulah salah satu hilangnya pantun dalam diri anak perkataan ringkas ni. Bukan sekadar salah, macam tidak elok, macam tidak baguslah. Lagi satu, dia menyalahi hukum tata bahasa. Mana ada dalam mana-mana kamus dewan bahasa, kamus bahasa mana-mana pun perkataan tense jadi TQ, tak ada perkataan seringkas itu, sesingkat itu dalam mana-mana kamus dewan bahasa ataupun apa sekalipun. Ini salah satu perkara yang menyalahi hukum tata bahasa. Okey, saya rasa itu saja ulasan daripada saya berkenaan pantun semakin menghilang ni. Okey, saya serahkan kepada saudari Adina untuk kita sama-sama mendengar ulasan daripada beliau. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Encik Azrin kerana memberi saya peluang untuk menjawab soalan ini, di mana soalan tersebut berbunyi mengapa pantun semakin menghilang di kalangan generasi muda kita pada hari ini. Baiklah, yang pertama saya ingin ulasan adalah kerana kurangnya pemahaman bahasa Melayu ke dalam jiwa anak-anak muda kita pada hari ini. Mengapa saya katakan bahasa Melayu terlebih dahulu? Kerana jika mereka tidak memahami bahasa Melayu terlebih dahulu, bagaimana mereka hendak tahu apa itu pantun dan puisi-puisi tradisional yang lain. Jadi di sini saya ingin ulaskan balik yang Puan Azrin cakap tadi. Dia kata mereka lebih mengagungkan bahasa Inggeris. Ya, memang betul. Kita tidak nafikan bahawa bahasa Inggeris memang penting, lagi-lagi di alam pekerjaan, untuk para pelajar universiti nanti bila mereka ingin menyambung pekerjaan. Bahasa Inggeris sangat penting. Akan tetapi mereka itu tidaklah memberi mereka lesen untuk terus melupakan bahasa Melayu di mana bahasa ibunda Malaysia. Kan tetapi saya tidak mengatakan bahawa di sekolah-sekolah ataupun kerajaan langsung tiada inisiatif untuk meningkatkan minat remaja kita pada hari ini akan bahasa Melayu. Ada juga kelab bahasa Melayu di sekolah
di peringkat universiti, dan pertandingan-pertandingan debat bahasa Melayu juga masih dijalankan sehingga sekarang. Jadi ini juga merupakan inisiatif sekolah ataupun kerajaan untuk meningkatkan lagi minat remaja tentang bahasa Melayu. Cumanya kadang-kadang remaja itu sendiri yang tidak mau menghayati. Kerana apa? Mereka merasakan bahawa bahasa Inggeris lebih hebat. Jadi masuk isi yang kedua saya, di mana mereka terlalu mengikut trend barat. Di mana mereka selalu mendengar lagu-lagu barat, melihat drama-drama atau movie daripada barat. Jadi mereka terbiasa mendengar perkataan Inggeris itu lebih indah dan enak didengari daripada bahasa Melayu. Seperti yang kita lihat pada di media sosial pada hari ini, mereka lebih suka menggunakan caption dalam bahasa Inggeris berbanding dengan bahasa Melayu. Jadi perkara ini seharusnya tidak berlaku lah. Akan tetapi nak buat macam mana kan, memang dah terjadi pun. Jadi saya kembalikan kepada cik moderator kita. Okey, baiklah. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita atas input yang bernas dan padat. Seperti yang diperkatakan oleh panel kedua kita, kurang jati diri anak Melayu dan bertutur secara bahasa ringkas ataupun perkataan ringkas. Singkatan tersebut memang tak dapat dinafikan ya, sebab saya sendiri pun masih menggunakannya. Malah seperti yang diperkatakan oleh panel pertama kita, iaitu Cik Arina, kekerapan penggunaan bahasa Inggeris, trend barat juga. Tapi sebenarnya bukan trend barat juga tau. Sekarang ni pun ada trend Korea, K-pop, macam tu. Memberi kesan sedikit sebanyak terhadap kesusastraan Melayu kita. Jadi oleh itu pentingnya kita memahami dan mendalami kesusastraan Melayu supaya bahasa Melayu kita tidak hilang di telan zaman. Baiklah, soalan terakhir sebelum kita beralih ke sesi seterusnya. Pada pandangan Cik Nur Arina dan Cik Azrin, bagaimana pantun dapat digunakan dalam kehidupan seharian? Persilakan. Saya mulakan dululah jawapan saya. Pada pendapat saya, pantun ini bukanlah sesuatu yang berbentuk fizikal yang boleh kita pegang atau kita sentuh. Jadi bagaimanakah dia digunakan dalam seharian? Bagi saya, pantun ini akan digunakan dalam seharian apabila kita melakukan sesuatu. Contohnya, saya bagi contoh pelajar lah. Seorang pelajar itu dia akan menghadapi peperiksaan, dan sebelum peperiksaan tu mesti dia akan rasa susah, tak boleh jawab semua. Tapi lepas dia study, lepas dia ulang kaji, lepas dia berbincang dengan kawan-kawan dia akan merasakan peperiksaan itu lebih mudah. Jadi kat sini apa kaitan ni kan? So bagi saya kaitan dia adalah bila dia dah rasa situasi macam tu, mesti dia akan teringat, oh betul lah pantun pernah dengar pantun macam ni. Dia kata berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kat situ dia akan ingat balik. Mungkin kalau yang rajin sikit, dia akan search balik pantun-pantun ni. Dia akan cakap dengan kawan-kawan dia. Mungkin pantun-pantun ini juga akan masuk dalam dia orang punya peperiksaan macam SPM. Jadi bagi saya itulah pantun, pada pendapat saya, pantun digunakan dalam seharian. Saya serahkan kepada Cik Azrin pula. Terima kasih kepada Adik Arina. Pantun salah satu, pada pandangan saya, salah satu cara untuk kita kembalikan pantun, penggunaan pantun dalam kehidupan seharian kita adalah dengan jadikannya sebagai alat pertuturan dengan kawan, keluarga. Tapi saya ingat ni keluarga lah, orang yang terdekat dengan kita. Hampir 15 jam sehari kita akan berkomunikasi dengan keluarga kita. Kita akan bergaul dengan keluarga kita hampir 15 jam sehari. Oleh itu, kalau kita saling menggunakan pantun untuk bercakap ataupun bertanya, dia membantu anak-anak untuk berfikiran cergas. Okey, ini salah satu peranan yang besar untuk ibu bapa mainkan dalam keluarga mereka. Latih anak-anak mereka menggunakan pantun, sama ada pantun yang sedia ada ataupun cipta pantun yang baru. Ini lagi bagus sebab dia membantu anak-anak untuk berfikiran kreatif dan juga inovatif untuk hasilkan pantun ni seperti yang kita tahu,
pembahayaan dengan maksud hujung dia mesti sama ada huruf ataupun bunyi. Okay, dia akan menghasilkan minda anak-anak yang cergas untuk selalu memerau otak, berfikir macam kena sama ni apa perkataan dia boleh guna. Macam kosakata dalam minda anak-anak ni akan meluas. Kosakata pemikiran diorang akan meluas. Tidak terhad lah, maksudnya anak-anak tu lebih terbuka. Melatih anak-anak cepat belajar macam tu. Penggunaan pantun ni boleh menghidupkan elemen keharmonian dalam keluarga. Sebagai contoh, apabila ibu bapa ingin menegur anak-anak yang buat salah, dia boleh menggunakan pantun. Ini bila menegur anak-anak dengan menggunakan pantun, maksudnya dalam keluarga kita tu tak ada elemen negatif. Maksudnya kita tidak marah-marah anak-anak, hilangnya elemen negatif yang boleh menghatikan anak-anak yang suka memberontak. Kalau kita memarahi mereka menggunakan perkataan yang kasar, anak-anak akan mudah memberontak dan anak-anak akan lebih agresif kalau kita memarahi mereka menggunakan perkataan yang kasar ataupun perkataan yang tidak sopan lah. Apabila menggunakan pantun ni, dia lebih menegur dengan cara yang elok, kita katakan, dengan cara yang baik. Selain itu, penggunaan pantun ni dia menghidupkan elemen gurauan, tahu tak? Maksudnya bila kita akan ayah menghasilkan pantun yang salah, anak-anak akan macam ketawa, macam salah lah, anak-anak tegur, macam kita saling, dia macam satu sesi pembelajaran, saling menegur, saling membenturkan. Tambahan lagi, ini bagus untuk anak-anak. Contohnya kalau suami isteri apabila macam ibu bapa memarahi anak-anak, menggunakan pantun ni, dia macam macam kalau kita memarahi dengan kasar, itu mendidik anak-anak menjadi seorang yang negatif, memberontak. Tapi menggunakan pantun ni, diorang boleh belajar apa yang diorang tengok, apa yang diorang faham tu ke arah yang baik. Seperti yang kita tahu, pendidikan awal kanak-kanak ni, pendidikan awal anak-anak ni bermula daripada rumah, bermula daripada perilaku ibu bapa. Kalau ibu bapa tu bertutur dengan perkataan kasar, memarahi mereka dengan perkataan kasar, dia akan mencontohi yang negatif lah. Tapi dengan menggunakan pantun ni, diorang lebih ambil input yang positif sahaja. Itu salah satu penggunaan pantun dalam kehidupan seharian. Saya rasa itu sahaja ulasan saya berkaitan untuk bagaimana untuk kita penggunaan pantun seharian ni. Pendapat saya itulah sebagai alat pertuturan dalam berkomunikasi dengan keluarga. Saya serahkan kepada saudari moderator untuk pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang jelas. Kedua-dua panel kita menekankan penggunaan pantun sebenarnya boleh digunakan dalam kehidupan seharian, dalam peperiksaan, dalam percakapan harian, dan suka saya menekankan isi yang diberi oleh panel kedua kita, penggunaan pantun dalam keluarga dapat mengukuhkan hubungan kekeluargaan tersebut. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Nur Arina dan Cik Azrin di atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Penerangan yang cukup jelas, bermanfaat dan boleh dijadikan panduan kepada masyarakat di luar sana. Semoga apa yang disampaikan sebentar tadi dapat kita praktikkan dalam kehidupan harian kita. Hadirin dan hadirat sekalian, berakhirlah majlis perkongsian keindahan kesusastraan Melayu pantun kita pada hari ini. Majlis melabuhkan tirainya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon ampun dan maaf seandainya sepanjang kami menerajui program ini terdapat kelemahan mahupun tutur kata dan ungkap bicara yang menyinggung hati dan perasaan. Sesungguhnya apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebaliknya adalah kerana kelemahan kami sendiri. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Cik Nur Arina dan Cik Azrin di atas kesediaan menjadi panel jemputan program pada kali ini. Sekalung budi penghargaan terima kasih yang tak terhingga juga kepada semua sama ada yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan majlis ini. Akhir kata, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun terakhir saya. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian sahaja daripada kami. Sekali lagi kami ucapkan jutaan terima kasih. Saya sudahi majlis dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.